Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang dirahmati dan diridai oleh Allah. Peluang yang Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita menggunakan peluang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ni saya berkesempatan untuk hadir memenuhi jemputan daripada surau Abu Bakar As-Siddiq yang sebelum daripada ni PKP dan sebelum daripada ni kita mengajar tafsir Al-Quranul Karim juzuk amma. Tetapi memandangkan PKP hari itu Ustaz P turun. Tak balik-balik dah. Dia P turun. Maksudnya hari itu dah kata nak datang, lepas tu tak datang, lepas tu nak datang, lepas tu tak datang. Ustaz minta maaf atas kesulitan yang ada. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama. Cuma malam ni kita disebabkan dah lama kita tak bersama, dan malam ni insya-Allah tajuk kita iaitu adab berjiran. Itu tajuk pada malam ni lah, adab berjiran. Memandangkan surau ni pun surau yang baru, kan? Kemudian jiran tetangga pun, perumahan sini pun baru naik. Jadi kita nak tengok apa dia adab berjiran yang dituntut untuk kita lakukan insya-Allah. Sedang muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maklum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang jiran, tentang jiran, kita terbayang jiran mungkin di sebelah rumah kita, ataupun jiran di kawasan kita, ataupun jiran ialah dalam taman kita. Itu disebutkan jiran. Dan perkataan jiran ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mulakan dengan perkataan wa'budullah, iaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Itu perkataan yang Allah gunakan. Selepas Allah kata jangan kamu mensyirikkan Allah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dan jangan kata Allah kamu mensyirikkan sesuatu pun kepadanya. Dalam ayat ini kata ulama, perkara yang paling penting asas adalah jangan kita syirik kepada Allah. Sebab tu apa sahaja dosa yang dilakukan semuanya diampunkan oleh Allah kecuali satu. Kecuali satu apa dia? Syirik kepada Allah. Sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah, maka tidak ada jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah mulakan. Kemudian selepas daripada itu, perkara kedua terpenting, wabil walidaini ihsana, iaitu hendaklah dia berbuat baik
Ihsan, perkataan ihsan dalam Quran ni, maklum, perkataan ihsan dalam Quran, maklum, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 ni, perkataan ihsan tu apa sahaja bentuk kebaikan kepada ibu bapa dan ibu bapa rasa benda tu bagus, benda tu baik, maka dia dikira sebagai ganjaran di sisi Allah. Contoh, kalau kita di Malaysia ni, kebiasaan masyarakat kita lalu depan mak bapak kita kena buat apa? Jalan tunduk, betul tak? Jalan tunduk tu membongkokkan, bukan kita rukuk kat mak kita, tak. Tapi kita jalan sedikit bongkok, tanda hormat. Itu adat di Malaysia, betul? Kalau pergi negara Arab, tak ada pun. Tak ada pun. Anak ada tengok, ish, orang hancur, betul? Lalu depan tak ada pun nak bongkokkan. Tapi kita punya. Jadi membongkokkan itu menjadi adat kita yang diterima pakai, maka Islam tak menolak. Selagi mana kita bukanlah niat kita nak melebihkan mak kita ni seperti mana Tuhan, tak ada. Jadi itu tak apa. Macam tu juga di Malaysia, kalau kita salam mak kita, ayah kita cium tangan, betul? Cium tangan. Tak ada lagi orang cium kaki kan. Cium tangan. Tapi di Morocco mereka tak cium tangan, mereka cium kepala mak ayah mereka. Jadi nampak tak perbezaan? Segala apa yang diterima disebutkan sebagai ihsan, iaitu kebaikan kepada ibu bapa, selagi mana mereka terima maka dibenarkan. Itu perkataan yang Allah gunakan, ihsan. Apa saja baik yang boleh kita buat untuk ibu bapa kita, silakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut selepas daripada tu, wa bizil qurba. Selepas daripada kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu, hendaklah kamu berbuat baik kepada kaum kerabat kamu. Adik-beradik, jiran, adik-beradik, sepupu, sepapat, pakcik, makcik ni semua. Kemudian Allah sebut wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dan antara amalan yang disebutkan, Ustaz ada tulis 5 amalan yang siapa-siapa yang pergi buat benda amalan ni, dia akan bersama dengan baginda Rasulullah dalam syurga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara amalan yang 5 tu, siapa-siapa yang nak duduk dengan Nabi. Kalau Nabi duduk dalam syurga nombor berapa? Nombor berapa syurga Nabi? Ranking nombor 1, syurga Firdaus Nabi duduk. Kalau kita nak duduk dengan Nabi, nak duduk dalam syurga Firdaus, maka buatlah amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia amalannya? Ana wa kafil yatim fil jannah, asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sababa wal wusta. Aku bersama dengan anak orang yang menjaga anak yatim. Siapa-siapa yang menyantuni anak yatim, yang ambil berat terhadap anak yatim, yang jaga anak yatim, aku akan duduk bersama dengan mereka ini yang menyantuni anak yatim. Seperti mana kata baginda Rasulullah dalam syurga, Nabi tunjukkan isyarat begini. Ini bukan bis pada orang. Ini isyarat tanda rapat. Maksudnya dia akan duduk bersama dengan baginda Rasulullah. Rugilah kalau kita tahu satu amalan, tiba-tiba kita tak buat. Betul? Persoalannya siapa dia anak yatim? Balik ni bini kata, bang dengar tak tadi Ustaz ceramah? Ustaz ceramah tadi tu dengar, apa ingat aku tidur? Kan? Abang dengar tak Ustaz kata siapa-siapa nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, hendaklah dia menyantuni apa bang? Laki dia menjawab, anak yatim. Abang tahu tak saya anak yatim? Bini cakap, abang tahu tak saya anak yatim? Umur apa? 65 tahun. Memanglah yatim. Tak ada, tak ada. Suami dia jarang. Dia kadang-kadang suami ni dia jarang datang surau. Dia hantar wakil isteri. Kan isteri hantar wakil. Boleh tutup tak? Tak sejuk lah. Ustaz risaukan kita bersin, orang kata COVID pula. Lari bersin jadi takut, jadi macam satu jenayah. Okey, terima kasih. Okey. Bini kata, bang, abang dengar tak tadi? Saya nak yatim umur 65. Sebab tutuplah kena mengaji. Kan? Anak yatim ini dikira anak yatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada sinul bulugh.
sebelum daripada akil balik. Lepas daripada umur akil balik tak dikira yatim. Itulah anak yatim. Kita hari ni, kita mu'alaf, kita panggil mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang tu 30 tahun dah masuk Islam, kita panggil mu'alaf. Kan? Kita panggil dia mu'alaf. Dah 30 tahun dah masuk Islam, 40 tahun dah masuk Islam, panggil mu'alaf dekat. Betul tak? Siapa masuk je Islam dah lama pun panggil mu'alaf. Sebenarnya istilah tu bukan sebegitu. Tapi kita hari ni begitu dah biasa anak yatim. Siapa yang tak ada mak bapak, jadi ramailah yang mengaku saya tak ada mak bapak, awak jangan main-main. Jadi sebelum daripada umur akil balik. Jadi kita buat amalan tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut bukan saja wal yatama wal masakin. Siapa dah? Orang miskin. Kita berbuat baik kepada orang miskin. Orang miskin pun kena buat baik. Sebab tu kadang-kadang orang miskin yang Allah sebut dalam banyak ayat. Bila perkataan Allah sebut miskin, perkataan miskin yang Allah sebut, miskin dengan fakir, mana lebih dahsyat? Fakir. Bila Allah sebut miskin, fakir ni dah termasuk. Sebab kategori miskin pun Allah dah sebut, maknanya yang ni confirm masuk. Contoh dia senang macam ni maknanya. Bila kerajaan umum, kan, M40 ke bawah, kaki tangan kerajaan dapat bonus. B40 dapat. Yang B40 dapat, confirm dapat. M40 dapat, B40 confirm dapat. Macam itulah. Miskin disebut Allah miskin, fakir lagi masuk. Itu cara Allah sebutkan kesenian dalam Quran. Macam dalam Al-Quran Allah sebut wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata pada ibu bapa kamu. Perkataan pun tak boleh. Kalau pergi herdik mak ayah boleh tak? Lagi tak boleh. Pukul mak ayah boleh tak? Lagi tak boleh. Jadi perkataan begitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wal jarizil qurba wal jaril junub. Perkataan jaril qurba wal jaril junub, dua-dua perkataan jiran. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Apa makna dia? Yang ni perbahasan kita pada malam ni. Boleh insya-Allah. Tu kita tukar tajuk. Baik, jiran ni, jiran yang dekat dengan jiran yang jauh, ulama berbeza pandangan. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan seperti mana di dalam tafsir Imam Ibn Katsir, Imam Tabari, dia mengatakan jiran yang dekat adalah jiran Muslim, jiran yang jauh adalah jiran yang non-Muslim. Maknanya Allah perintahkan walaupun jiran itu bukan jiran non-Muslim, kita kena berbuat baik kepada mereka. Sebab tu ada adab yang kita kena tahu bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, ada 5 adab-adab yang kita kena tahu bahawa jangan kita buat seperti mana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti yang kita akan bacakan. Baik. Bila disebutkan dalam jiran yang dekat, jiran yang jauh ini, jiran yang muslim dan jiran yang non-muslim ini, yang seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi, maka kata para alim ulama, sebab tu kita bila berjiran ni, bila kita berjiran, kita kena tahu adab-adab berjiran. Apa dia adab berjiran? Bagaimana kita nak menyantuni jiran kita? Sehingga kan ada perkataan dia kata jangan orang kata jaga tepikan orang. Istilah ni memang istilah yang diguna pakai dalam masyarakat kita, betul? Adakah istilah itu boleh kita ambil kira ataupun istilah itu tak boleh diambil kira? Jadi dia kena lihat kepada kesesuaian daripada apa yang disebutkan oleh masyarakat kita. Baik. Maklum-maklum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata baginda Rasulullah, tidak akan masuk syurga bagi seseorang itu apabila jirannya tidak merasa aman dengannya. Hadis Muslim. Nabi sebut tidak akan masuk syurga. Maknanya bukanlah dia tak masuk syurga.
Sebab dosa itu bukanlah dosa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak akan masuk syurga, maknanya dia akan duduk dalam neraka, kata ulama. Tak tahu berapa lama. Berapa lama tak tahu. Seakan-akan dia akan duduk dalam neraka itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Bila yang boleh dia keluar daripada dosa dia, disebabkan apa? Disebabkan jiran dia tak rasa aman. Sebab apa? Rasa jiran dia tak rasa aman. Jiran dia rasa, ialah mungkin sesuatu yang dilakukan hari ni, kalau kita tengok kan, ramai hari ni yang tak sedar dia bela kucing kan. Masyarakat kita tak ada lagi ada sini bela anjing kita. Tak ada, betul. Orang Islam kita tak ada. Tapi orang di negara Arab, bela anjing tu biasa bagi mereka, kan? Disebabkan mazhab, pandangan mazhab. Tak apalah, kadang-kadang orang ni petani bela anjing untuk buruan dan sebagainya. Tapi kita ni tak adalah sampai tahap itu. Paling kurang kita akan bela kucing. Kucing tu kita lepas, kita biarkan. Kucing ni pula pergi beraklah dekat, buang saja dekat rumah jiran. Jiran apa? Jiran pun datang rumah, ni awak boleh tak jaga kucing awak? Dia jawab apa? Dia kata, mana saya tahu, tanyalah kucing tu. Yang berak bukan saya, yang berak kucing tu. Sedangkan tu kucing siapa? Kucing dia. Betul tak? Kucing dia. Tetapi kadang-kadang orang tu jawab tu, cara dia jawab tu menyebabkan apa? Dia sakiti hati jiran dia. Dan Nabi SAW tegakkan, orang yang menyakiti hati jiran, yang mana jiran dia tak rasa aman, dia takkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu besar. Sebab tu kita kena tahu beberapa adab yang mana kalau kita tahu satu persatu adab yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis, maka kita kena risau siapa yang akan diredai oleh Allah dan siapa yang tidak boleh diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bila kita sebut tentang jiran lagi, kan? Ada yang disebutkan 5 adab untuk kita menjaga jiran. Kan? 5. Yang mana adab ini kita kena muhasabah diri kita. Sebab kita takut salah satu daripada, kalau 5 ni kita buat, kita takut kita akan menyakiti hati jiran kita, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Kemudian sebelum daripada 5 tu, kita nak sebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Jadi macam mana kita nak berbuat baik kepada jiran? Yang ni yang penting, berbuat baik kepada jiran ni yang sangat penting, supaya kita kena tahu cara untuk kita berbuat baik kepada mereka agar kita ni sama ada kita Allah redha ataupun Allah Subhanahu wa taala tak redha. Baik, bila kita sebut tentang adab yang pertama, seperti mana yang kita dah baca hadis tadi, jangan menyakiti hati jiran. Jangan menyakiti hati jiran ataupun jangan menyakiti jiran. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata baginda Nabi SAW, telah berkata seorang laki-laki, ada seorang laki-laki tanya kepada baginda Rasulullah. Ada seorang laki-laki tanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang mana wanita ini terkenal dengan banyaknya solat. Solat dia banyak, kemudian bukan saja solatnya banyak, puasanya banyak, bukan saja puasanya banyak maklum, sedekahnya banyak, tapi dia ada satu perangai dia menyakiti jiran. Sakiti jiran. Contoh bagaimana dia sakiti jiran, apa saja bentuk yang nanti kita akan sebut menyakiti jiran itu, maka kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita tak rasa yang kita menyakiti jiran, tak rasa, betul? Kan? Contohnya, kita ialah dah rumah baru, kita nak tepuk, betul tak? Kita nak grill kita nak buat, ialah sama ada kita nak pasang pintu pagar ke, kita nak tepuk dinding dan sebagainya, grill dinding ke, kan, kita nak buat apa. Contoh, kita pun buat, ataupun kita pasang radio, ataupun kita pasang TV.
kuat. Bila jiran kata awak mengganggu saya, kita cakap kepada mereka apa? Awak tahu tak rumah saya? Suka hati saya lah saya nak buat apa? Ni rumah saya. Saya nak tebuk kau, saya nak bocorkan kau, saya nak runtuhkan. Yang awak ni sibuk jaga tepi kain orang buat apa? Betul tak? Kita tak perasan. Sedangkan kita tak tahu menjadi adab supaya kita tak menyakiti jiran. Paling kurang kita minta lah izin. Walaupun bukanlah dengan keizinan dia kita nak buat ataupun tidak, tapi kita tak nak menyakiti dia. Salah kalau kita keluar daripada rumah kita ketuk, Assalamualaikum, saya nak tebuk sikit rumah, bising sikit, minta maaf. Minta maaf sikit dah saya nak tebuk, minta maaf. Takut-takut ada anak kecil tengah tidur. Betul? Terkejut. Ataupun mungkin ada, ialah pak dia jaga seorang ayah, dia jaga ayah dia, pak dia yang sakit jantung, tebuk-tebuk mati terus orang tua tu. Macam mana? Sebab tu kita kena tahu adab ni. Sebab kita kata biasalah ustaz, bukan bising sangat pun. Memanglah bukan bising, tapi menyakiti tak jiran. Okay. Macam kita lah, hari tu kita cuti contoh, hari Sabtu Ahad. Kebiasaan kalau macam di apartment dia ni, hari Sabtu Ahad dia tak bagi, betul? Kalau rumah biasa tak ada masalah. Contohlah kita ni tengah sakit kepala, tiba-tiba jiran tak tebuk. Tebuk. Apa perasaan kita? Wang hajar punya jiran macam cerita Piramli, betul? Cerita Piramli dengan apa? Yang duduk berjiran tu. Kejap baling kulit pisang, kejap baling tak tengok. Kalau tak tengok cerita Piramli, ini baca Quran tu. Okeylah, minta maaf lah Palu. Saya duduk sebut lara benda-benda yang Palu jangan tengok. Teruskan baca hadis, teruskan baca Quran, zikir, alhamdulillah. Tak apa, ustaz seorang je lara, masya-Allah. Jadi kan, cerita benda macam tu dia sebenarnya kalau kita tengok memanglah kita terhibur, tetapi itu menyakiti jiran. Itu adab dia menyakiti jiran ni. Sampaikan ulama bahas pohon yang kita duk tanam dalam rumah kita tu, jangan sampai daun dia terjuntai pergi dekat rumah jiran. Allah Ustaz, sebatang je pun pohon tu bukan kena dia pun, betul tak? Bukan kena dia pun. Daun 3-4 helai dia pun jatuh kat rumah dia. Tu pun nak kecoh. Dia jawab ikut dia. Tapi adakah benda tu dibenarkan dalam syarak? Tak. Ni dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi, ada seorang lelaki dalam riwayat hadis. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, solat dia bagus. Bukan saja solat bagus, dia ni banyak sedekah. Bukan saja banyak sedekah, dia ni puasa. Tapi dia ada satu perangai dia, menyakiti jiran." Apa kata Nabi? Maka kata baginda Nabi SAW bila dikatakan wanita itu menyakiti jiran dengan lidahnya, menyakiti jiran dengan lidahnya, maka Nabi SAW menyebut dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Masuk dalam neraka. Solat tak dia? Solat. Puasa tak dia? Puasa. Keluarkan sedekah ataupun tidak? Keluar. Tapi dia menyakiti jiran dengan lidah dia. Lidah kalau bukan tangan, lidah dia. Lidah ni bukan boleh memberi kesan apa pun, betul tak? Bukan kurangkan apa pun. Tetapi kata Nabi, dia masuk ke dalam neraka Allah. Sebab tu kita kena risau kan? Hubungan kita ni bukan dengan Allah saja. Hubungan kita ni maklum, hubungan kita ni bukan dengan Allah. Kita jangan ingat hari ni kita hubungan kita dengan Allah cantik, tapi hubungan kita dengan manusia tak elok. Maka kita ingat itu juga boleh menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Sebab tu hubungan kita dengan manusia ni pun kena cantik. Dan ulama pesan, sebelum beli rumah, Pak Long dah beli rumah jangan menyesal. Kan, kata Allah Ustaz, kenapa tak datang hari tu? Kan, ceramah sebelum saya beli ni saya dah beli. Sebelum beli, tengok siapa jiran kita. Kena tengok. Ni kita beli tengok apa Pak Long dulu? Tengok rumah, keluasan rumah. Cantik. Tengok rumah ni harga dia betul-betul. Memanglah itu kita tengok, tapi tengok siapa jiran. Jiran ni Muslim kan non-Muslim contoh. Bukan Islam, kita dah tahu dah. Kena dah ada dah
tahu apa ada adab-adab yang kita nak kena jaga dia dengan kita, betul? Muslim. Kan? Dia ni Muslim. Tengok pula, kenal juga sebelum beli. Orang mana dia punya pemikiran macam mana. Lebih kurang lah, bukan kita suruh semak dan lebih kurang. Sebab kita dah bila dah beli Pak Long, dia bukan boleh kita pergi tukar terus macam tu, betul lah. Lain lah kalau Pak Long duduk sini jutawan semua. Kan? Rumah ni, jiran tak apa pergi beli rumah lain. Kan? Tak apa lah. Tapi kena tahu, paling kurang sebab kita takut-takut kita ni kalau kena dapat jiran yang pening, kita pun pening. Dengan kita pun boleh termasuk dalam orang yang boleh menyakiti jiran. Kadang-kadang jiran kata, kita kata kat dia balik. Kan? Jiran maki-maki balik. Macam cerita Pirabi, jiran simbah air, dia ambil air, dia simbah lagi juga. Sama. Sebab tu Pak Long yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab dia untuk kita bersama jiran, jangan kita menyakiti jiran. Itu nombor satu. Nombor dua, apa adab dia? Beri hadiah kepada jiran. Hadiah kepada jiran. Tadi Ustaz ada mesyuarat dengan kementerian di bawah juga di bawah Yayasan Dakwah Islam Malaysia tentang wanita yang ada penyakit mental. Wanita-wanita yang ada penyakit mental disebabkan pandemik Covid ni. Disebabkan pandemik Covid. Ialah bila dibincangkan, dia kata wanita ni kesian waktu pandemik Covid. Laki dalam tu Pak Long, dalam mesyuarat tu ustaz seorang je teruna. Seorang je lelaki. Semua perempuan yang dia kata tu macam ialah seakan-akan kita ni tak wujud tu. Rasa juga dia kata lelaki tak buat apa. Rasa mewakili lelaki. Tak buat apa. Jenis minum kopi, baca akhbar, tak merasai wanita. Kan kita pun okey, betul. Terpaksa menyokong lah. Jadi benda tu realiti. Apa yang dia kata? Beri hadiah. Hari ni kadang-kadang yang menjadi masalah hari ni adalah disebabkan apa? Disebabkan kita ni ada media sosial, betul tak? Kita pergi post, kan? Jiran tengok kita pergi sana, pergi sini, kan? Pergi Terengganu contoh. Terengganu kalau pergi selalu orang beli apa? Kopok leko. Pergi Terengganu tu belilah kopok leko. Bagilah jiran. Belilah, pergi bagi jiran, betul. Bukan payah pun. Tapi bila kita pergi post, beli, nampak dia ada pergi beli kopok leko, seronok pergi pantai, dah pergi ni semua, balik. Jiran kata, baru balik ke? Betul, tak nampak. Kan? Jiran tu tanya bukan apa. Dia kata, tak ada kopok leko. Nak tanya segan. Tak ada kau boleh kot. Tanya tu, ni pelahap juga. Kan? Faham-faham lah kan. Dia tanya tu faham-faham lah. Kejap. Ni ada plastik kopok-leko. Balik dia Terengganu kot. Alhamdulillah, terima kasih. Susah-susah je. Dalam hati, Alhamdulillah, rezeki. Kan? Walaupun kadang-kadang kita dalam hati tu kita nak, tapi mulut je tak payah susah. Ya Allah, susah-susah je. Kan? Dalam hati tu Alhamdulillah bagus juga kan bagi. Jadi itu adab kita dengan jiran. Baik, apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sebut kepada Abu Dzar, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Nabi SAW, apabila kamu masak kuah sayur, maka perbanyakkanlah airnya. Bila kamu masak kuah sayur, perbanyakkanlah airnya dan berikanlah sebahagiannya kepada tetangga kamu. Kalau bukan masak stik dah. Jangan ingat masak stik, masak ayam, kambing golek ke apa ke, tak kira lah, baru kita nak bagi. Tak. Kata Nabi kepada Abu Dzar dalam hadis Muslim, wahai Abu Dzar, bila kamu masak, khususnya ialah kamu masak kuah yang ada kuah ni, lebihkan kuahnya, maka berikanlah kepada jiran tetangga. Nabi besar. Kalau kita fikir, takkan bagi sayur kan? Betul tak? Bagi kuah. Cuba try. Esok tengah hari malam, masak kuah, try bagi jiran.
sayur je. Kuah sayur. Apa jiran akan kata? Ni, dia kata ni daripada anak bagi macam ni lebih baik tak payah bagi kita. Serba salah kita, betul tak? Tapi Nabi nak ajarkan kepada kita, maknanya nak berbuat baik kepada jiran tak perlu kita nak tunggu kambing golek. Tak perlu nak tunggu ayam panggang. Tak perlu nak tunggu ni kita nak pergi buat kenduri kendara baru kita nak pergi bersedekah, nak bagi hadiah dekat jiran. Tak perlu. Ingat tak hadis Nabi? Kata Nabi nak sedekah ni walau bisyaqqit tamar, walaupun separuh daripada tamar. Ada sebiji buah tamar. Kata Nabi, kalau nak sedekah, tak ada apa, separuh buah tamar tu bagi bersedekah. Tapi logik ke kita fikir, ada orang, kejap saya ada separuh buah tamar, logik ke? Tak logik. Betul? Tak logik. Tapi Nabi nak tunjuk bagaimana nak sedekah ni. Tak perlu nak tunggu duit 10,000 ada dalam bank baru sedekah. Tak perlu nak tunggu duit ada 1 juta baru nak sedekah. Macam yang ramai kita kata, saya ustaz, kalau saya kaya lah ustaz kan. Kalau lah. Demi kalau ni memang tak ada. Kan? Ustaz nak buat apa? Akademik apa? Bayan. Saya bagi semua. Yang ni memang tak dapat lah. Tak ada harapan. Dia bukan tunggu kaya, RM1 pun sedekah. Sebab tu Nabi sebut apa dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, man bana masjidan lillah, sesiapa yang membina rumah Allah kerana Allah. Dia buat surau, buat rumah Allah kerana Allah, walaupun yang dia beri itu adalah banyak dia seperti sangka burung, tempat burung punya tu, maksudnya tak ada nilai yang besar. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Allah tak kata kamu bina mesti siap semua komplit, kalau 1 juta baru Allah bina. Dah. Walaupun 10 sen malu. Macam surau ni, alhamdulillah surau ni kan dibina hasil daripada ialah sumbangan orang ramai. Dulu kita ceramah dekat rumah tu, seksa malu. Mic nak dengar tak dengar. Yang ni cakap macam ni pun dah dengar. Tu seronok. Dulu aircon ni berpeluh ketiak. Lah ni tak tutup. Dulu monitor ni miskin sangat surau ni. Yang tak nak datang. Tapi sekarang ni tutup ni sejuk lah. Betul lah? Betul. Inilah keadaannya. Jadi kalau 10 sen pun kita bagi, Allah akan membina rumah kita dalam syurga Allah. Itu hadis Nabi. Ni kata Nabi kepada Abu Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, kalau kau masak kuah sayur, perbanyakkan kuah bagi dekat jiran. Tanda dia, maknanya nak sedekah dekat jiran ni tak perlu nak besar-besar pun. Yang penting tanda kita ingat, tanda kita nak bagi berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi ustaz faham, kadang-kadang jiran dia akan kata, betul tak? Betul tak? Kita mestilah nak jaga identiti kita ni. Ada title datin. Kan? Kita ada title datuk. Kita rumah kita bukan kita orang biasa-biasa. Kan? Kita orang kayangan. Jadi nak bagi takkanlah nak bagi kuah. Sebulan dia pergi jaga cerita kita. Betul tak Minah? Yang anak jiran aku, dia bagi kuah je. Laut tak ada, dia bagi kuah. Dia dengar hadis ada ustaz tak, mana datang tak, dia kata bagi kuah. Memang dia buat sungguh bagi kuah tu. Dia memang praktik kan. Ada nombor 3. Tadi adab dia bagi hadiah kan. Nombor 3, maklum dengar maklum. Ni hadis ni Nabi tuju pada ya mahsyaral nisa, kata Nabi. Yang nombor 3, jangan menghina pemberian jiran. Nabi ingatkan dah terus. Jangan menghina pemberian jiran. Kata Nabi, ya mahsyaran nisa, wahai wanita-wanita, la tahqiranna, jangan kamu menghina pemberian daripada jiran yang memberikan kepada kamu, walaupun yang diberikan itu adalah kaki kambing.
Nampak kaki kambing. Yalah sini orang kata kaki kambing sedap Ustaz, betul tak? Cuba tukar kaki ayam. Masak sup kaki ayam. Bagi ada orang bagus dah Ustaz. Sup kaki ayam ni pun orang suka. Apa lagi yang orang tak suka? Tengkok ayam. Tentu lagi. Jadi Pak Long, kata baginda Rasulullah, jangan kamu hina bila kita dapat daripada jiran. Walaupun kita, contohlah kita ni tengok Allah, takkanlah yang ni dia sangat nak bagi. Betul tak? Berapa sangat nak bagi dekat kita. Tapi jangan kita hina. Adab yang ketiga, jangan hina pemberian daripada jiran. Jangan. Walaupun benda tu kita tak nak, walaupun, jadi jangan kita tolak. Kan jiran bagi dekat kita, ni tak apalah saya tak nak, rumah saya laut berlambak. Ambil dulu, sebab jiran ni berbesar hati. Ambil dulu. Tak nak kita bagi jiran sebelah. Kan, ataupun kita bagi orang lain. Ataupun kita pergi bungkus, kita pergilah bagi dekat siapa-siapa pun. Tapi janganlah kita hari ni nak tunjukkan yang kita tak nak ambil daripada dia. Kerana itu juga boleh mengecikkan hati jiran. Macam kita, kalau kita bagi orang tolak, apa perasaan kita? Sama kan? Sebab tu Nabi SAW sebutkan, yang mana kalau kita hari ini dalam hadis itu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, jangan kita menolak pemberian daripada jiran. Maksudnya jangan menghina apa yang diberikan kepada kita. Yang keempat, antara adab yang boleh kita ambil iaitu kita kena berusaha untuk membantu jiran atas keperluannya. Apa sahaja keperluan jiran. Baru-baru ni waktu PKP, ingat tak lagi bendera putih? Ingat kan? Bendera putih ni sebenarnya suasana bendera putih ni dengan niat nak membantu. Mungkin ada orang yang dia rasakan dia perlukan bantuan, dia angkat bendera putih disebabkan dia minta bantuan, minta pertolongan. Dan jika sekiranya ada orang yang berbesar hati nak bantu, inilah rumah yang perlu dia datang untuk dia memberi bantuan. Betul? Tetapi apa yang perasaan jiran yang ni apabila jiran dia angkat bendera putih? Kita yang duduk dalam keadaan kenyang, duduk dalam keadaan senang, duduk dalam keadaan tak ada masalah, tiba-tiba jiran kita mengangkat bendera putih. Apa perasaan kita pada? Sama. Maksudnya kita tak tahu keadaan jiran kita. Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, tidak dikira sebagai seorang mukmin, tak dikira sebagai seorang mukmin yang mana dia dalam keadaan kenyang sedangkan jiran tetangganya dalam keadaan lapar. Sebab tu, pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena cakna dengan jiran tetangga kita. Cakna ni maksudnya bukan jaga tepikan orang, kita duduk tengok balik pukul berapa. Okey, balik pukul berapa. Pergi kerja pukul berapa esok kita. Hari ni pakai baju apa, itu dah jadi boleh pencen. Minta maaf apa-apa poli yang pencen, bukan kita nak kata. Macam itulah dia reporter. Balik pukul berapa, dia buat buku log. Itu betul lah jaga tepikan orang. Tapi at least kita tahu jiran kita ni mungkin di buang kerja. Mungkin. Walaupun rumah dia besar. Paling dalam satu kajian, Ustaz, sekarang ni Ustaz menjadi penasihat kepada Timbalan Menteri, kepada dasar kementerian. Bila kita buat satu kajian, kan kita tengok dalam kajian di dalam Kementerian Pembangunan Wanita, bila kita tengok dalam kajian yang dijalankan, ramai orang, yang mana dia ni malu, dia tak ada tapi dia malu nak sebut walaupun rumah dia besar. Daripada kajian M40, dia boleh menjadi B40 sekarang. Daripada dulu dia sedang M40, sekarang dia jadi B40. B40 dia dah jadi B40 ni, kita ingat dah itu yang paling bawah. Tak, sebenarnya dia ada B1, B2. Itu yang paling rendah. B1, B2 lagi tak tahu nak jadi apa. Sekarang dalam kegawatan ekonomi, walaupun kita hari ni dah boleh keluar dan sebagainya, tetapi pekerjaan tu, kesesuaian tu, sebab tu kita kena tahu jiran kita. Kalau kita tahu dia dalam keadaan susah, kita boleh bantu dia, kita bantu dia. Sebab apa balon? Sebab orang yang berikan, bagi bantuan kepada jiran, sudah pasti Allah membalas dengan balasannya yang sangat banyak. Sebab tu kita kena cakna, ada perasaan. Walaupun kita ialah
mungkin dia ada silap dengan kita. Tak apalah. Silap itu bukan bererti kita tak boleh bantu. Kita kena bantu dia. Bantu ni bukanlah kita kata kita kena bagi banyak. Tak. Sekadar mana kemampuan kita. Betul. Alhamdulillah. Kan kalau kita tengok hari ni ada grup taman, betul tak? Gunakan grup taman tu sebaik mungkin. Janganlah bergaduh. Ataupun janganlah pergi hantar pelik-pelik ustaz ni. Bukan tak kena masuk. Masuk kadang-kadang grup surau. Orang jemput. Kita kadang-kadang penceramah ni dia suka jemput ustaz masuk grup masjid, masuk grup surau, masuk grup taman. Ustaz, mainlah join grup. Apa? Ingat kita tak ada kerja. Duduk baca grup orang. Walaupun kita tak duduk situ. Tapi kadang-kadang pelik-pelik tau. Malam Jumaat. Assalamualaikum. Malam ni malam Jumaat. Dia hantar apa? Gambar wanita. Pelik. Tengok atas tu grup masjid. Malam kita pening kita tengok Allah. Takkanlah grup masjid tahap macam ni. Betul tak? Sebab tu kita hari ni bila ada grup tu guna sebaik mungkin. Kan? Tanya khabar dalam tu. Kan? Tiba-tiba dia selalu aktif. Yang tak aktif tu tak apalah. Yang penting kita tahu dia hidup. Kan? Kita tahu dia hidup. Tapi yang aktif tiba-tiba daripada aktif dia menyepi. Cuba try tanya. Macam tu Rasulullah. Nabi apabila Nabi dia tahu sahabat-sahabat yang datang masjid, dia tahu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang tak datang, Nabi tahu. Kita pernah tahu tak siapa yang tak datang? Kita jarang tahu. Betul? Kadang-kadang kita tak cana benda tu. Sebab tu kita nak tahu macam mana tak tahu. Lain kali ni cadangan. Kan? Panggil semua orang datang, tangkap gambar, letak kat depan. Siapa tak datang, pangkah. Baru tahu yang ni tak datang, yang ni tak datang. Ni contoh. Janganlah buat pula esok. Kan? Jadi macam itulah kita kena cakna dengan jiran. Yang keempat yang sebutkan tadi, iaitu kita membantu jiran atas keperluan dia. Yalah, kita bagi beras kepada dia, ataupun kita bagi bantuan. Mungkin kewangan tak semestinya beras. Ramai orang, kan? Ustaz, ada ramai orang bagi duit zakat. Contohlah dia bagi duit zakat. Dia kata, Ustaz, duit zakat ni untuk pembangunan akademi Ustaz. Ustaz takkan guna untuk pembangunan. Ustaz akan pergikan kepada 8 asnaf. Terus bagi kepada 8. Tak tunggu, kita terus bagi. Sebab bagi Ustaz, duit zakat ni kena terus salurkan. Dan bila kita sebut tentang jiran, ada orang yang kadang-kadang dia bukan nak beras. Dia bukan nak beras. Kalau orang bagi beras, kadang-kadang macam ada satu madrasah, kan, Ustaz pernah cerita dalam bulan Ramadan tu, dekat Bali, dia panggil Ustaz, satu tempat madrasah tu dia panggil Ustaz pun pergi. Waktu tu dia tengah buat surau dia bumbung tak ada. Tengah plaster tapi dah semayang. Ustaz kata ni kalau aku mati ni syahid tu kan. Tengah plaster tapi dah semayang dah dalam surau. Tak apalah. Kita kata ni jihad lah kan. Bumbung tak ada, hujan-hujan lah. Kita pun semayang. Habis semayang, mudir dia, pengetua dia panggil Ustaz, jom pergi rumah. Kita pun lepas habis terawih dah habis tu semua, pergi ke budak, pergi ke rumah mudir tu. Lepas tu dia selak kain. Bukan kain dia. Kain yang tutup. Dia selak kain yang tutup. Salah cakap mampu. Selak kain dekat yang tutup. Beras penuh. Dia kata, Ustaz tengok apa ni? Beras kan? Kita beras. Tahu tak Ustaz? Ramadan ni kami dapat beras. Jadi bulan Ramadan ni kami makan beras. Laut tak ada. Beras ni Ustaz datang daripada Johor. Dia balimu daripada Johor, daripada Pulau Pinang, daripada Selangor, datang atas beras. Kami sebenarnya Ustaz, kadang-kadang kami nak duit, nak buat beli lauk. Macam tu juga jiran. Kita hari ni muslimat kadang-kadang. Ustaz perasan, kita bagi beras yang kita bagi. Beras ni bagus, dia kenyang. Iyalah, kenyang, memang kenyang. Kalau bil elektrik dia ni terpotong, dia tak ada duit nak bayar bil elektrik, macam mana nak masak beras tu? Cuba abang Ustaz pakai kayu api. Macam mana? Elektrik tu nak bayar. Betul tak? Atau Ustaz salah? Betul tak? Elektrik dia nak bayar. Kalau air dia kena potong, tak apa Ustaz, pergi surau. Itu yang Ustaz
maksudkan kadang-kadang orang bukan nak tapi kita kalau bagi duit mesti dia beli handphone iPhone 13. Ada yang kita ni kadang-kadang hati kita ni kan bagi berat tak dijual. Kadang-kadang orang ni nak ada sesuatu, mungkin dia nak beli pampers, kita tolong belikan. Mungkin pampers untuk anak dia tu tak sesuai, dia ada allergic, kita dah pergi beli. Kadang-kadang kita banyak songeng bagi pun cukup baik. Maklum bila kita nak bagi, seperti mana kita sayang diri kita, kita kena buat dengan orang macam tu juga. Itu cara adab dia. Baik, yang kelima, boleh gini? Ni berapa minggu tak datang? Kita bantai kan? Tadi kata bayaran untuk 5 minggu kan? Baik, sikit lagi malam. Jangan risau, kita akan berhenti. Dan risaulah tahiyat awal kan? Kejap tahiyat awal, kejap tahiyat akhir, kejap lagi semua sujud. Kaki kebal. Baik, yang kelima. Yang kelima, mencintai mereka seperti mana kita mencintai diri sendiri, yang saya sebutkan tadi. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang dalam kalangan kamu sehingga ia mencintai jiran tetangganya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Maksud cinta ni bukan cinta dengan bini orang. Ustaz, alhamdulillah Ustaz saya dah amalkan. Apa dia? Bini dia Ustaz saya cinta. Itu jangan buat pasal. Kan? Laki orang jangan buat pasal. Cinta ni maksudnya apa sahaja kebaikan yang mana jiran tu kalau kita boleh bagi, kita berikan. Itu maksud dia. Apa yang kita rasa terbaik untuk kita kan? Kita nak terbaik untuk kita, kita juga nak terbaik untuk jiran kita. Apa yang kita rasa boleh kita buat untuk diri kita, kita juga nak buat untuk jiran kita. Sebab itulah Nabi pentingkan, dan kata baginda Nabi SAW, ketika mana Jibril memesan untuk berbuat baik kepada jiran dalam hadis Nabi, seakan-akan aku rasakan bahawa jiran ini akan memiliki harta pusaka tu. Faham tak kalau? Siapa dia yang mendapat harta pusaka? Kaum kerabat kita, isteri, suami, anak-anak, betul tak? Tetapi bila Jibril ni selalu pesan untuk berbuat baik kepada jiran, kata Nabi, seakan-akan aku rasakan harta pusaka jiran pun boleh dapat. Maknanya penting kena jaga jiran ni, sama ada dia Muslim ataupun bukan Muslim. Sebab tu pada kita kena tahu tentang adab-adab yang disebutkan oleh para alim ulama. Moga-moga apa yang kita dengar dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat suci Al-Quran, menyebabkan kita akan termasuk salah seorang daripada ahli syurga kerana memuliakan jiran tetangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang kita dapat, santunilah jiran, ambil cakna dengan dia. Jangan kita pentingkan diri sendiri, dan yang paling penting, jangan menyakiti jiran. Kadang-kadang kita hari ini menyakiti jiran dengan banyak benda. Tanah contohnya, kadang-kadang tanah kan, isu tanah. Ialah kadang-kadang bila nak buat dinding, buat pagar dan sebagainya, akan jadi masalah isu tu. Sebab bila kita berkongsi dinding, betul tak, kongsi tempat dan sebagainya, dia akan jadi masalah. Sebab tu selesaikanlah masalah itu dengan baik, santuni jiran. Walaupun jiran menyakiti, itu bukan menjadi sebab untuk kita boleh menyakiti jiran. Sebab banyak dah isu, antaranya isu parking. Rumah ni sini tak apalah, semua besar-besar kan, tak ada isu parking, kan? Tak ada masalah. Tapi isu parking kalau pergi dekat rumah yang pangsapuri, yang apartment ke apa, bergaduh pasal parking, menyebabkan boleh putus hubungan jiran tetangga, boleh bergaduh antara satu sama lain, parking. Sebab tu kena berhati-hati. Semoga Allah merahmati dan meridai, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akhirna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.